Waalaikumsalam warahmatullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. Iftah alayna fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah alayna fathan qariba. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ni di dalam kuliah pengajian online kita, iaitu di dalam kitab Risalatul Misbahul Munir. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbahul Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu taala. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kitab kita pada malam ni pada muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Huraian yang kedua pada menyata hukum syarak. Ni. Jadi kita imbas balik. Jadi sebelum ni kita dah hurai, iaitu huraian yang pertama pada menyatakan pengenalan agama. Jadi agama itu terbentuk pada 3 perkara. Yang pertamanya Islam, yang keduanya iman, yang ketiganya ihsan. Itulah dikatakan tiga-tiga tadi tu dikatakan agama. Bila dikatakan agama Islam, dia ada 3 bahagian, iaitu yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Baik. Siapa yang ada kitab Rumi pada muka surat 15. Kemudian malam ni kita sambung lagi, iaitu huraian yang kedua.
Jadi kita dah kenal agama tu apa. Kemudian huraian kedua ni nak pada menyatakan hukum syarak. Apa dia hukum syarak? Nanti kita tengok kitab dia nak hurai satu persatu. Apa itu hukum? Apa itu syarak? Apa itu syarak? Baik. Huraian yang kedua pada menyata hukum syarak. Apa dia hukum syarak? Kata pengarang kita, musannif. Musannif bahasa Arab, bahasa Melayu panggil pengarang kitab. Pengarang. Asal musannif ni panggil susunan. Orang yang menyusun. Orang yang menyusun kitab. Bermula makna hukum itu. Dia nak ta'rif. Apa itu hukum? Dia nak ta'rif pada kita apa itu hukum. Kata musannif, bermula makna hukum itu ialah keputusan. Ataupun kita panggil keteguhan. Ataupun kita panggil ketetapan. Tulis itu. Teguh. Keputusan ni maknanya ketetapan. Itu daripada makna lughah, pada makna bahasanya begitu. Jadi tengok kitab tauhid ni, kita tengok kitab Misbah Munir nampak mudah tuan-tuan. Alhamdulillah. Pada siapa yang tak ada basic tu boleh belajar kitab ni, nampak mudah. Jadi nampak ada orang tanya saya baru ni, dia kata ustaz kitab ni nampak mudah sedikit. Alhamdulillah. Jadi kena ingat, kitab ni mudah, tapi bukan sampai bila-bila kita belajar kitab yang mudah semua. Tak. Selepas habis kitab ni, kita naik setangga. Jadi percakapan ni mudah sikit. Akan datang dia, kitab lain dia payah sikit. Contoh kitab Faridatul Faraid, kitab Aqidatun Najin, kitab Durus Samin. Tu semua kitab-kitab payah saja. Perbahasannya payah, kemudian dia punya percakapan pun payah juga. Adapun ni, kitab ni mudah. Tapi mudah pun jangan pandang sebelah mata. Ada permasalahan dalam kitab ni, kadang-kadang dia rumit bagi kita. Walaupun nampak bahasa dia mudah, tapi akan datang tu kalau kita tengok tu, ada perbahasan-perbahasan yang agak rumit. Yang agak susah sedikit. Cumanya pada peringkat permulaan ni dia agak mudah. Sebab dia dah memberikan pada kita definisi ataupun ta'rif. Baik. Kemudian, itu pada makna lughah, pada makna bahasa, makna hukum itu ialah keputusan. Ataupun kita kata ketetapan. Ataupun kita kata keteguhan. Baik. Dan makna syarak itu. Syarak tu apa dia? Iaitu undang-undang. Itu dia. Undang-undang. Sebab tu kita kata hukum syarak. Apa maksud hukum syarak? Ketetapan undang-undang Allah. Ketetapan daripada undang-undang Allah Ta'ala. Sebab tu kita kata syarak. Orang Melayu kita panggil hukum syarak. Hukum syarak kata macam ni. Apa syarak? Syarak itu undang-undang. Undang-undang yang kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Bukan undang-undang dunia, bukan undang-undang makhluk. Itu syarak. Macam baru ni saya beritahu. Ada orang tanya soalan baru ni bab hukum. Jadi bila kalau orang tu dia mati, baru ni ada orang tanya soalan dalam WhatsApp lah, guru WhatsApp. Dia kata suami dia mati. Jadi isteri dia tu macam mana nak menjaga? Bolehkah? Adakah dikira iddah pada hari tu? Jadi apabila seorang tu mati, dikira iddah pada pada hari suami dia mati. Pada hari suami dia mati dikira iddah. Jadi jam berapa? Contoh jam 4. Masa itulah iddah. Kemudian apa kelakuan seorang isteri? Kata dia nak melihat jenazah, tak ada masalah. Cumanya kita kena menjaga batas-batas hukum-hukum syarak. Kita hukum syarak. Apa batas hukum syarak? Bila sebut batas hukum syarak, yang ni kita batas apa yang ditetapkan daripada undang-undang Allah Ta'ala. Bahasa Melayu kita panggil undang-undang Allah Ta'ala. Kalau kita cakap bahasa Arab, hukum syarak.
Itu dia. Jadi apa-apa yang batas kita, perkara yang dilarang dalam hukum syarak, jadi seorang isteri tadi dia kena jaga. Nampak lagi itu sebagai contoh lah nak bagi nampak. Baik. Kemudian apabila kita gabungkan hukum dan syarak, apa maksud dia? Maka makna hukum syarak itu, dia panggil maka ni fa lah. Dia datang dengan fa. Maka makna hukum syarak itu ialah keputusan undang-undang. Tulis itu, yakni keputusan ataupun ketetapan undang-undang daripada Allah Ta'ala. Allah dikelang ribut dan hujan lebat. Mudah-mudahan selamat semua insya-Allah. Baik. Jadi bila sebut hukum syarak itu keputusan undang-undang Allah Ta'ala. Baik. Jadi kemudian pengarang kita pun dia nak hurai. Berapakah hukum syarak itu? Tapi dia tak sebut dah. Seolah-olah bila dia sebut dan di situ tu, seolah-olah di situ ada pertanyaan yang tersembunyi. Seolah-olah orang tanya pengarang kitab kita, berapakah hukum syarak itu? Berapa banyakkah hukum syarak itu? Kalau orang belajar bahasa Arab, dan iaitu dan tu bukan dan saja. Dan tu dengan mana? Waw isti'nafun lil bayani. Waw itu nak menyatakan al-wawu al-waqi'atu ba'da su'ali muqaddarin. Waw itu yang berjatuh, yang berlaku kemudian daripada soalan yang ditakdirkan. Kita buat soalan andaian. Soalan kata, berapa banyak hukum syarak tu? Tu soalannya. Tapi ulama tak sebut dalam ni. Tapi kita faham daripada segi dan. Dan satu tu, makna tersembunyi ni dalam bahasa Arab. Maksudnya, berapa banyakkah hukum syarak tu? Lepas tu dia nak nyata. Dan iaitu hukum syarak tu 5 perkara. Dia kata 5 perkara. Dia nak urai. Mana 5 perkara? Pertama, wajib. Bahasa Arab panggil wajib. Bahasa Melayu kita panggil wajib juga. Sebenarnya wajib tu mesti. Tak dapat tidak, mesti kena buat. Itu panggil wajib. Tak boleh tidak, mesti kena buat. Yang kedua, dia panggil sunnah. Orang Melayu kita panggil sunat. Sembahyang sunat. Asal bahasa Arab dia panggil sunnah, bukan sunat. Sebab apa kita cakap sunnah? Sebab kita tengok kita lafaz usalli sunnatan zuhri. Raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Dia tak cakap usalli sunnatul zuhri. Tak cakap sunat. Sunnatul zuhri. Cuma sunnah tu dalam istilah Melayu kita, sunnah tu dengan makna jalanan. Kita mengikut jalanan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata sunnatun Nabi. Sunnah juga. Ni pun sunnah juga. Tapi ni sunnah daripada perbuatan ibadat. Tu dia. Bahasa Arab dia panggil sunnah. Dia tak panggil sunat. Cumanya cantiknya bahasa Melayu kita ni. Orang Melayu kita dia nak beza. Kalau sembahyang sunat, tu sunat. Kalau sunnah, tu contoh makanan sunnah. Sunnah Nabi, pakai serban. Contoh, pakai putih, pakaian putih. Untuk lelaki. Sunnah, bagi lelaki, pakai bau-bau wangian. Sunat. Kita itu sunat pula. Sunat. Sunnah juga. Benda sama. Baik, itu yang kedua sunnah. Sunat lah kita panggil. Yang ketiga haram. Haram ni perkara yang ditegah. Bahasa Arab panggil haram. Bahasa Melayu kita panggil perkara yang ditegah. Perkara yang dilarang. Yang keempat makruh. Makruh ni perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Contoh kita kata makruh apa? Kita makan budu buah petai. Bau busuk mulut. Kita kata hukum dia makruh. Apa maksud makruh? Perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala.
Berdosa ke? Tak berdosa. Tak berdosa. Cuma bau dia tu. Kita kata orang makan berdiri. Makruh. Ni. Assalamualaikum Ustaz. Pakaian putih sunat bagi lelaki saja. Orang perempuan pun sunat juga pakaian putih. Pada ketika semayang. Sebab tu dia pakai telekung tu warna putih. Telekung tu warna putih. Ni masalah semayang lah, masalah ibadat. Tapi kalau orang lelaki, sunat tu pada semayang hari Jumaat. Sebab tu kalau di pondok dulu, Tok Fakir ni macam saya lah pondok. Kebanyakan kami pakai baju putih. Baju ni tak pernah pakai ni, baju biru ni tak pernah pakai kat pondok. Tak ada baju warna-warni, tak ada kat pondok. Semua warna putih. Jubah putih. Kalau kat pondok ni, kalau saya pakai baju ni, orang pakai tengok saya. Maksudnya apa? Tak pakai sunnah lah. Kalau di pondok tu semua pakai putih. Kalau budak-budak baru masuk pondok, saya pun gitu kan. Orang lama pun akan pakai putih. Dia nak jaga amanah pakaian sunnah. Lepas tu nampak sama dia spesial dia putih dia pondok kan. Lepas tu kan melekat. Jubah tak ada. Jubah ni biasanya jaranglah di pondok pakai. Biasanya kalau di tahfiz dia pakai jubah. Tahfiz pakai jubah. Kalau pondok ni jarang pakai jubah. Jubah ni tok guru pakai. Dia sunnah untuk banat tu warna putih. Kalau warna lain tu ada. Kalau macam contoh semayang sunat pada hari raya. Hari raya tu sunat pakai baju berwarna-warni. Tapi tengok sunat hari apa tu. Kalau hari raya Aidul Fitri, tak silap saya, kalau salah tolong tegur lah. Pakai tu baju tu warna putih. Hari Jumaat pakai warna putih. Lagi-lagi kalau orang semayang Aidil Fitri tu, dia pakai sunat pakai baju warna putih. Warna-warni, tak kisahlah. Tapi pakaian sunnah ni banyak. Hijau, hitam. Hijau, hitam. Ala kuliah gelap lah, benda kata gelap. Pakaian gelap. Cuma yang cerahnya warna putih lah. Kata setengah ulama yang kuning tu makruh. Makruh pakai yang warna kuning. Baik. Tengok. Kemudian harus. Habis. Harus ni diberi pilihan. Harus ni diberi pilihan. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Baik. Dan okey, baik. Kemudian dia nak hurai satu-satu. Apa erti syarak? Apa erti wajib pada syarak? Apa erti sunat pada syarak? Apa dia haram pada syarak? Apa dia makruh pada syarak? Apa dia harus pada syarak? Ni dia nak urai dah ni. Tengok. Dan erti wajib syarak itu ialah barang. Ini perkara. Barang yang dituntut perbuat akan sebagai tuntutan yang putus. Nabi mengenakan pakaian sebagaimana ikut Nabi. Ya, sunnah Nabi juga. Kita ikut sunnah Nabi juga. Ala-kuliah saya sebut tadilah. Ala-kuliah dia kebanyakan dia jadi gelap. Gelap lah. Warna gelap. Macam kuning tu terang. Baik. Kemudian dia kata, maka dan erti wajib syarak itu ialah barang yang dituntut perbuat. Maksudnya dituntut buat akan sebagai tuntutan yang putus. Maksudnya bila sebut wajib ni, benda tuntutan tu benda putus. Apa maksud tuntutan putus? Dia nak hurai. Dia nak taswir pada kita. Sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas mengerjakan dia dan diseksa atas yang meninggalkan dia. Mana kata buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Kita buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Tu benda wajib. Kalau dalam ilmu sufik, ta'rif bagi wajib dia kata ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang dijanjikan pahala kerana mengerjakannya dan dijanjikan siksa kerana
meninggalkannya. Itu dalam ta'rif, dalam kitab usul fiqh, kitab Waraqat. Itu ta'rif bagi wajib. Sebab dia hukum syarak ni, hukum syarak, hukum taklifi, dia kalau dalam orang belajar ilmu usul fiqh, dia kena ada perbahasan tu. Tu dia ilmu usul fiqh. Dia panggil usul fiqh. Baik. Kemudian, macam mana contoh yang dikatakan wajib? Seperti mengenal Allah Ta'ala. Wajib. Jadi, mengenal Allah Ta'ala tu benda yang wajib. Orang kata wajib apa? Wajib pada syarak. Adapun nisbah Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatu ta'alil hawadis. Itu dipanggil wajib apa? Itu dipanggil wajib pada akal. Adapun nisbah kita, orang mukallaf, wajib kita mengenal Allah Ta'ala, wajib itu bukan wajib akal. Tapi dikatakan wajib pada syarak. Sebab apa wajib syarak? Sebab tuntutan tu kalau kita mengenal Allah Ta'ala dapat apa? Dapat pahala. Bila kita tak mengenal Allah Ta'ala, maka dapat dosa. Adapun nisbah Allah Ta'ala, kita kata Allah Ta'ala tu wajib bersifat wujud, wajib bersifat kidam, wajib bersifat baqa', wajib bersifat kudrat. Sampai habis. Wajib di situ bukan wajib syarak. Habis dipanggil wajib pada akal. Apa wajib pada akal? Tak dapat tidak, wajib Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud. Akal kita tak terima kata Allah Ta'ala tu tak bersifat wujud. Mesti kena wujud. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud, kita kata Allah Ta'ala tu wajib pada syarak, maksudnya Allah Ta'ala tu dapat pahala. Maksudnya sifat wujud Allah Ta'ala tu dapat pahala. Bukan begitu. Pahala-pahala ni dihukumkan ke atas orang taklif, orang mukallaf sahaja. Nisbah Tuhan dipanggil wajib pada akal. Ni banyak orang keliru gini. Dia tak kenal Tuhan wajib pada apa. Diri Tuhan tu mengenal, kita kata Allah Ta'ala tu bersifat wujud, dia tak tahu wajib apa. Mati pun dia tak tahu wajib apa. Ni nampak tak? Makan kenyang tu dia tak tahu wajib apa. Orang ni kalau makan banyak wajib kenyang. Wajib apa dia tak tahu. Banyak keliru orang kita semua wajib. Mati wajib. Allah Ta'ala bersifat wujud wajib. Semayang wajib. Semua wajib orang kita. Tapi dia ada makna. Bukan semua wajib. Memang semua wajib. Tapi wajib pada apa? Tu kena hurai tu. Kalau semayang, wajib pada syarak. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Allah Ta'ala bersifat wujud. Wajib apa? Dia katakan wajib pada akal. Tak terima akal kata Allah Ta'ala tu tak ada. Wajib mesti kena ada. Dua dah. Apabila makan banyak, wajib kenyang. Wajib apa? Wajib pada adat. Adat kita bila makan banyak, wajib kenyang. Dipanggil wajib apa? Wajib pada adat. Mati. Apabila seseorang tu mati, wajib apabila seseorang manusia, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap bernyawa pasti akan mati. Ialah wajib apa tu? Dipanggil wajib aridi. Tu akan datang kita bahas. Semua ada dalam kitab ni. Nampak lagi? Bahaya kita semua wajib semua. Wajib semua. Sebab itulah nisbah Tuhan kita panggil wajib pada akal. Baik. Kemudian seperti mengenal Allah Ta'ala, maka dapat pahalalah atas yang mengenal. Ini atas orang yang mengenal. Tambah sikit. Atas orang yang mengenal Allah Ta'ala itu. Siapa mengenal Allah Ta'ala dapat apa? Dapat pahala. Dan berdosalah atas yang tidak mengenal akan Allah Ta'ala itu berdosa. Dia sebut berdosa ni, berdosa besar lah. Habis tu, bahkan tidak sah agama. Agama tak sah. Macam mana nak mengesahkan agama sebab tak kenal Tuhan? Allahu Akbar.
Sebab tu kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali kata apa? La tasihhul ibadah illa bima'rifatillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali ni dia hidup pada tahun 400 Hijrah. Lebih kurang. Dia sebut la tasihhul ibadah. Tidak sah sesuatu ibadat itu melainkan dengan kenal Allah Ta'ala dahulu. Maka kalau kita tak kenal Tuhan, macam mana nak ibadat kita nak sah? Orang itu duk pulung kita pekah, betul? Orang tanya ni, apa? Angkat takbir, Allahu Akbar. Orang semayang sah ke tak sah, Ustaz? Batal ke tak? Kalau muafiq, orang tanya soalan banyak. Tapi cuba tanya, kenal Tuhan ke tak? Dia mengaku kata kenal Tuhan. Baik, kalau kita kata kenal Tuhan, kita kata wajib Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud. Wajib apa? Dia kata wajib pada akal. Habis lalu dah. Dia kata wajib pada akal. Betul. Tiba dia kata wajib pada syarak. Apabila dia sebut kata wajib pada syarak, seolah-olah kata bila Allah Ta'ala tu mendapat pahala. Sedangkan wajib pada syarak itu, tuntutan itu di atas mukallaf. Siapa dia mukallaf? 3 perkara. Orang yang mukallaf, dikatakan orang yang mukallaf itu ialah orang yang berakal. Orang yang baligh. Kemudian orang yang sampai seruan dakwahnya. Jadi kat kawasan tu dah sampai seruan dakwah. Itu dikatakan orang yang mukallaf. Tu kena ingat. Habis itu. Sebab tu kata tidak sah agama. Maksud tidak sah agama tu tidak sah ibadat. Tidak sah ibadat kita. Kita semayanglah. Semayanglah semayang sunat berapa banyak pun. Tapi tak kena Tuhan. Memang pekah pun penting. Sebab tu saya duk mengajar fardu ain. Tauhid, pekah, tasawuf. Benda fardu ain jangan tinggal. Nak mengaji apa, mengajilah Quran ke, nak ngaji nahu ke, nak ngaji surah ke, nak ngaji balaghah ke, nak ngaji mantik ke, ngaji. Nak ngaji tafsir Quran, ngaji. Tapi jangan lupa fardu ain. Tauhid kena ke tak lagi? Ngaji tauhid sekali yang padan dah, cukup dah, faham dah. Sebab tu saya tekan tauhid. Kalau ilmu lain tu tak boleh, tak apa. Ilmu fardu kifayah. Ustaz nak ngaji ilmu nahu, tak boleh pergi dah ilmu nahu. Tak apa. Ngaji ilmu fardu ain dulu bagi boleh. Ni ilmu fardu ain tak lepas. Tanya sifat Tuhan, sifat kudrat. Sifat kudrat takluk dia berapa banyak? Tak tahu. Takluk sifat kudrat dia berapa? Dia pun tak tahu, dia angguk kepala. Takluk sifat iradat dia panggil takluk apa? Pun tak tahu. Lepas tu duk mengaji apa? Duk mengaji bahasa Arab, mantik, balaghah. Tu payah. Saya dulu waktu mengaji dulu, Tok Guru memanglah kita tumpu ilmu nahwu saraf, tapi tujuan kita belajar nahwu saraf untuk kita mengetahui fardu ain. Nak tahu tauhid, fiqh, tasawuf, hadis, tafsir. Ni belajar tafsir tapi tak belajar fardu ain. Tu jangan hati-hati. Tak salah kita belajar semua ilmu, bagus. Tapi biarlah kita memberi penekanan kepada ilmu fardu ain. Itu baik. Kemudian, dan seperti sembahyang 5 waktu, maka dapat pahala lah atas yang mengerjakan sembahyang. Ini atas orang yang mengerjakan sembahyang. Orang yang mengerjakan sembahyang dia mendapat pahala. Tapi dan berdosalah atas yang meninggal. Ini atas orang yang meninggal, dia akan solat itu dengan ketiadaan uzur. Tapi orang yang meninggal tu dengan ketiadaan uzur. Dengan ketiadaan dimaafkan. Tak dapat dimaafkan dah. Kan kata uzur. Uzur ni tak dapat dimaafkan. Kalau dia tinggal dengan ketiadaan uzur. Ada keuzuran, dimaafkan. Itu tak apa. Dan sebagainya daripada segala perkara yang wajib dikerja akan dia. Akan apa? Akan perkara-perkara yang wajib. Banyak lagi. Tu dia. Baik.
Itu arti wajib. Kemudian arti sunat. Arti sunnah. Dan arti sunnah itu, sunat lah. Orang Melayu kita panggil sunat. Bahasa Arab panggil sunnah. Lepas tu kita berlafaz tu sebenarnya sunat. Usalli salatu sunnati. Ada macam kata? Tak ada. Usalli sunnati zuhri. Usalli sunnati. Usalli sunnati lah. Usalli sunnata zuhri. Sunnati lah. Tak silap. Tak kena bagi. Usalli sunnata zuhri. Dia tak cakap usalli sunnata zuhri. Tak cakap sunnata zuhri. Tapi bahasa Arab begitu. Bahasa Melayu kita dia nak bezakan. Baik. Dan arti sunnah itu ialah barang yang dituntut perbuat akan dia. Akan barang itu akan perkara lah. Tapi dituntut tu sebagai tuntutan yang tidak putus. Macam mana yang katakan tuntutan tak putus? Ni kita nak bahas. Dia nak taswir, nak bagi gambaran pada kita. Sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerjakan dia, mengerjakan barang tadi, dan tidak diseksa, meninggal akan dia akan barang tadi, tapi bahkan mengerugi ia seorang akan masanya. Sebab apa? Kerana yang sunat itu setengah daripada tawaran Allah Ta'ala. Jadi perkara sunat ni, mudah-mudah ayat dia, kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala. Tu je. Buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Tak tinggal tak dapat apa-apa. Ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang dijanjikan pahala kerana mengerjakannya dan tidak dijanji seksa kerana meninggalkannya. Ilmu mana yang didahulukan bagi orang yang baru nak belajar agama? Fardu ain ke, tauhid ke, tasawuf? Fardu ain ni apa? Ni tak faham lagi. Fardu ain itu melengkapi di atas ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Apa maksud fardu ain? Ni bahasa Arab. Kita cakap fardu ain, fardu ain. Apa fardu ain? Kita cakap ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Ilmu kewajipan ke atas tiap-tiap individu. Itu fardu ain. Kewajipan ke atas diri. Fardu tu bahasa Arab. Kewajipan. Ain tu apa? Bukan ain nama orang. Iyalah nama orang pun ada. Ain ni dengan mana diri. Individu. Seseorang. Bahasa Arab panggil fardu ain. Bahasa Melayu panggil kewajipan diri. Nanti kalau tanya, apakah kewajipan seseorang di dalam belajar ilmu? Dia ni cakap bahasa Melayu ni, orang ni. Kita menjawab, kewajipan seseorang itu ialah mempelajari ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kena betul lah tu, dia cakap betul. Kalau cakap bahasa Arab, sedap sikit. Apakah ilmu fardu ain yang patut dipelajari? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Betul juga, tapi dia cakap bahasa Arab, fardu ain. Fardu tu kewajipan. Kemestian. Ain. Ain tu diri. Ain ni dia ada banyak mana. Ain ni dengan mana cahaya pun dia. Mata pun dia. Nama orang Nur Aini. Apa maksud dia? Cahaya mataku. Mata pun dia. Nur Aini. Cahaya diriku. Banyak makna. Dia panggil. Kalau orang belajar ilmu mantik. Ain ni dia panggil lafaz mushtarak. Lafaz itu berkongsi makna dia. Makna dia banyak. Makna dia berkongsi. Apa dia? Kadang-kadang ain tu dengan mana diri. Kadang-kadang ain tu dengan mana cahaya. Kadang-kadang ain tu dengan mana mata. Ada 3. Nampak tak? Habis itu. Tengoklah nama orang. Nur Ain. Kalau Nur Aini, cahaya diriku. Ataupun cahaya mataku. Tu bahasa Arab. Sebab tu fardu ain. Apa fardu ain? Kemestian ke atas diri. Kemestian bagi seseorang. Jadi bila masuk kata, bila sebut ilmu fardu ain, dia kena belajar 3 ni, penting.
Tauhid mula-mula. Tauhid sebab mengenal Tuhan. Fiqh, tasawuf. 3 tu kena belajar. Tak dapat tidak kena belajar. Jangan pergi cari ilmu lain dulu. Boleh, tak ada masalah. Tapi fardu ain jangan tinggal. Fardu ain jangan tinggal. Nak belajarlah Quran ke, qiraat ke, tak ada masalah, bagus. Tapi jangan meninggalkan fardu ain. Orang tanya, orang tu baca, dia ikut imam. Tapi dia terlupa baca Fatihah. Tapi dia tu sempat takbir dengan imam. Dia terlupa baca Fatihah. Lagu mana tu? Nak kena bangun balik ke? Nak ikut imam tu? Orang tanya macam mana nak jawab? Payah juga tu. Dia terlupa baca Fatihah. Ustaz, dia dah rokok dah, Ustaz. Imam pun dah rokok dah. Adakah dia kena berdiri balik baca Fatihah, Ustaz? Nak jawab lagu mana? Kawan tu aku tak tahu. Aku duduk belajar Nahwu Shorab yang aku tahu. Tak kena tu. Fardu ain dia kena pegang semua. Pegang kejap. Baik, habis. Tu dia. Dia kata bahkan merugi ia seorang akan masanya. Kalau orang tak buat benda sunat ni, rugi masa. Macam kita belajar malam ni. Ini bukan benda sunat. Ini malam ni kita belajar ilmu fardu ain. Ilmu kewajipan diri. Malam ni. Malam ni kita belajar ilmu kewajipan diri. Benda wajib. Orang tak kau belajar tauhid malam ni. Ilmu benda sunat, buat apa belajar? Ambil wajib. Ni wajib lah ni. Kemestian belajar pada setiap orang-orang yang mukallaf. Betul. Fardu ain. Di atas tiap-tiap individu yang mukallaf. Mukallaf apa dah? Orang yang berakal, yang cukup umur dan orang yang sampai seruan dakwah. Tu dia. Baik. Bahkan merugi ia akan masanya. Kalau orang tak buat benda sunat ni, rugi masa. Sebab apa? Sebab apa kata rugi? Kerana yang sunat itu setengah daripada tawaran Allah Ta'ala. Sunat ni benda ganjaran Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah Akbar. Benda tawaran. Macam saya duk mengajar ni. Ustaz mengajar ni benda sunat ni. Tak wajib. Bagi saya seorang yang mengajar fardu ain jadi kewajipan atas saya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, belajar pun wajib bagi diri untuk menghilangkan kejahilan. Sama-sama wajib. Saya pun jadi wajib, tuan-tuan pun jadi wajib. Bukan saya sunat, aku dapat pahala sunat tak? Pahala wajib. Kita dah kerja pahala wajib, alhamdulillah. Bonus, ya betul. Tawaran bonus. Baik. Kemudian, maka yang menolak tawaran itu adalah ia seorang tadi sangat merugi, sangat rugilah. Orang tak mau bonus ni rugi. Rugi. Kita di dunia ni orang bagi bonus nak. Tapi bonus kat dunia ni sekejap je habis. Bonus kat dunia ni dapat hujung tahun, esok boleh jadi habis juga. 2-3 hari seminggu habis bonus dunia. Tapi bonus akhirat tiap-tiap tahun duk kumpul tu di Illiyin. Satu tempat Allah Taala kumpulkan pahala-pahala kita, nama tempat dia di Illiyin. Kalau tengok sebut dalam kitab Aqidatul Najin, Allah Taala letakkan pahala-pahala kita ni, malaikat-malaikat letakkan pahala-pahala kita ni, nama tempat dia tu Illiyin. Bonus tu semua dalam tu. Adapun bonus kita di dunia ni tak lama. Cuba tanya tuan-tuan, minta maaf, saya tanya. Bonus 10 tahun lepas ada lagi ke tak? Ada simpan lagi bonus 10 tahun lepas? Tak ada. Berani kat jari saya, tak ada. Ustaz, saya bonus 20 tahun lepas ada lagi, Ustaz. Tapi dah buat beli lansi. Lepas tu dah buang dah, habis dah. Lansi 20 tahun lepas habis dah buang. Bonus apa tu? Itu bukan bonus. Itu membazir, dia buang terus. Tak jadi bonus lah tu. Dapat duit bonus. Tapi beli kot lain, lalas buang. Dia tak panggil duit bonus. Adapun bonus Allah Ta'ala, dipanggil, itu Allah Ta'ala simpan di Illiyin, satu tempat. Di Illiyin. Baik. Tengok macam mana contoh dia. Seperti semayang sunat rawatib. Apa dia semayang sunat rawatib? Semayang sunat rawatib.
Yang ni semayang sunat qabliyah dan ba'diyah. Itu panggil semayang rawatib. Orang dulu panggil imam rawatib. Orang Melayu kita dia panggil imam rawatib. Kalau ikutkan imam rawatib tu semayang qabliyah dengan ba'diyah. Orang mak kata, orang tu imam rawatib tu imam semayang sunat tu. Bukan imam semayang sunat. Tapi istilah Melayu kita tak sama. Sebab istilah Melayu kita, imam rawatib tu orang imam yang nombor 4, nombor 5. Itu panggil imam rawatib. Dia semayang apa? Semayang zuhur, semayang asar. Itu panggil imam rawatib tu. Baik. Kemudian. Dan sunat tahajud. Tahajud. Itu pun semayang. Tahu Allah Ta'ala bagi juga pada kita. 2 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Dan umpamanya daripada segala perkara-perkara yang sunat. Banyak lagi perkara sunat. Maka dapat pahalalah atas yang mengerjakan. Ini atas orang yang mengerjakan sunat-sunat yang tersebut. Dapat pahala. Dan tidak diseksakan. Yang ini tidak dijanji seksakan atas yang meninggal. Yang ini atas orang yang meninggal akan perkara sunat tadi. Dan tak janji seksa. Tapi hanya besarlah rugi masanya dengan meninggalkan itu. Rugi masa. Rugi masa tak belajar. Rugi masa kalau kita tak buat perkara sunat tadi. Habis. Dan erti haram itu. Haram-haram ni apa dia? Tengok. Ialah barang yang dituntut tinggal. Tuntut tinggal tadi tu sebagai tuntutan yang putus. Macam mana kata tuntutan yang putus? Sekira-kira dijanjikan dengan siksa atas yang mengerjakannya dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia. Tapi syarat dengan ikhlas. Baru dapat pahala. Kalau dalam kitab usul fiqh, dalam kitab warakat kata apa? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Itu balik. Kalau dalam kitab usul fiqh dia kata apa? Haram-haram itu ialah perkara yang dijanjikan pahala kerana meninggalkannya. Kita tinggal benda tu dapat pahala. Tapi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Dan dijanji seksa kerana mengerjakannya. Kalau buat dapat dosa. Tapi syarat dengan ikhlas. Seperti berzina. Berzina. Kita maklum. Benda tu perkara yang haram. Orang tanya. Tak buat sebab apa? Aku tak buat kerana benda tu dilarang oleh syarak. Ikhlas dah. Memang confirm ikhlas dah. Baru dapat pahala. Bapa tak berzina. Berzina ni aku takut jijik. Kalau kata semata-mata jijik, tak dapat pahala. Nak niat tu mestilah perkara itu dilarang oleh syarak. Dan juga minum akan minuman yang memabukkan. Minum arak. Sebab apa tak mau minum arak? Minum arak ni bau baju busuk, bau mulut busuk. Tinggal itu sebab bau mulut busuk ke? Dia pun kata, aku tinggal minum arak tu sebab mulut busuk. Maka tak dapat pahala. Sebab apa? Kerana dia tidak meninggalkan minum arak tadi bukan kerana syarak larang. Tapi dia kata mulut jadi busuk. Tak ada dapat pahala. Dia nak kerana syarak larang. Syarak kata benda ni haram. Maka ditegah pada kita melakukan perkara itu. Maka dikatakan, barulah dikatakan kita mendapat pahala. Habis itu. Dan memakan akan makanan yang diharamkan. Makanan yang diharamkan. Ikutlah. Makanan yang haram ni bukan kata makan khinzir, makan babi tu tak. Makan yang diharam, makan benda haram ni maksudnya benda yang syubhat. Benda antaranya benda makanan yang dicuri. Benda haram lah makanan tu.
Benda haram juga. Habis itu. Tapi di sini bukan makanan maksud itu. Maksud dia haramkan ni, yang ni seperti anjing, khinzir dan sebagainya. Itu makanan yang haram. Maksudnya yang ada tuntutan syarak kata benda ni haram makan. Syubhat tadi tak masuk. Bukan bab ni. Habis. Maka berdosalah dan diseksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut. Dijanji seksa. Dan diberi pahala atas orang yang meninggalkan akan dia. Tapi syarat dengan ikhlas. Dengan hati kita suci. Dengan tidak kita menyucikan amalan ibadat kita dengan tidak ada ujub. Dengan tidak ada sifat mazmumah. Kita dah hurai dulu. Ingat. Seperti arak. Saya langkah. Minta maaf. Dan memakan akan makanan yang diharamkan dan ditegahkan. Tu depan tu ada dah. Seperti arak, darah dan ganja. Dia dah lah tu. Ganja, syabu pun semua sekala ni. Gam dia dah. Darah. Dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diharamkan. Habis. Maka berdosalah dan diseksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut. Apa yang tersebut? Arak, darah, ganja dan sebagainya. Dan diberi pahala atas orang yang meninggal akan dia. Dapat pahala. Tapi syarat dengan ikhlas. Sebab apa? Kerana perkara-perkara yang tersebut itu ditegah putus. Ditegah dengan putus. Dengan jazam. Tu dia. Baik. Dan arti makruh itu. Apa makruh? Tengok. Ni semua senang, mudah ni. Kita baca sendiri pun boleh. Tapi kita nak hurai Dan arti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak putus. Macam mana? Sekira-kiranya. Dia nak taswir. Dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia. Orang yang mengerjakan perkara itu tak dapat dosa. Tapi dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas. Dengan ikhlas, syarat dengan ikhlas. Syarat dengan ikhlas. Contoh, awak tak makan buah petai tu. Contohlah orang kata buah petai jeruk awak tak makan tu. Malah makan mulut busuk Sebab tu ke? Sebab tu. Tak dapat pahala. Awak tak makan buah jeruk petai tu. Orang tanya kita. Tak makan tu sebab tuntutan syarak kata makruh. Oi, dapat pahala. Contoh Tapi kena ingatlah dia makan buah petai boleh. Tapi jangan sampai menyakiti hati orang. Jangan sampai bau tu melampaui pada orang. Kalau dia saja bau tak apa, duduk rumah seorang-seorang. Makan petai tak ada apa. Tapi bila perbuatan mungkarlah, sebab tu kena ingat. Hukum ni dinisbahkan kepada hukum taklifi dengan sebab perbuatan. Kalau perbuatan makan tu melampaui pada orang lain, jadi dia bau. Maka jadi makruh lah. Tapi kalau menyakiti, haram pula. Tu bab lain pula. Tengok. Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah Ta'ala. Itu setengah pada amaran Allah Ta'ala. Seperti makan sambil berjalan. Kalau ada ruruh tak apa, tak ada tempat duduk, tak apa. Tapi saja dia tempat duduk banyak je. Tapi saja dia makan nak berdiri. Makan berjalan. Hukum dia makruh. Kena ingat kaedah kita apabila berlaziman dia melakukan perkara makruh, maka itu tidak berdosa. Cumanya kalau dosa kecil, apabila berlaziman, apabila mengekali dosa kecil itu, maka dia boleh jadi dosa besar. Adapun kalau kita mengekalkan perkara-perkara makruh, maka itu tidak berdosa. Itu kaedah. Itu kaedah kita. Baik. Seperti makan sambil berjalan dan kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri pun makruh.
Dan memakan akan makanan yang berbau keji seperti memakan bawang putih. Kalau makan bawang putih semata-mata tu baulah. Kalau masak tu lain, tak apa. Dan sebagainya daripada perkara yang makruh. Maka dapat pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas. Syarat mesti dengan ikhlas. Dah aku tinggal benda ni memang aku tak makan kerana syarak suruh. Kerana syarak suruh tak apa. Dan tidak diseksa atas yang mengeja akan dia tak seksa. Tak dapat dosa. Habis tu bahkan merugi akan dia. Jadi rugilah. Dia buat juga. Sebab apa? Kerana yang makruh itu satu amaran yang dibenci akan dia, akan perkara makruh tadi oleh Allah Ta'ala atas yang mengerjakan dia. Perkara itu dipanggil perkara yang dibenci sahaja. Habis. Kemudian. Dan erti harus pada syarak itu. Apa dia erti harus pada syarak? Ialah barang yang dibiar. Dan dihelak. Ni bahasa orang tani. Orang Kelantan pun panggil. Lak. Lak. Biar. Perkara itu, barang itu yang dibiar. Dan dihalak. Halak ni, lak. Bahasa orang Kelantan, lak. Lak. Lak ni, bukan lak kunci. Lak tu biar. Lak kat dia. Orang tani, orang Kelantan cakap. Lak kat dia, biar. Lak. Dia kata apa? Dan dihalak akannya dengan tidak berdosa. Tak berdosa. Dan tidak dijanji seksa. Tak dijanji seksa juga. Dan tidak dijanji dengan pahala atas yang mengerja akan dia. Pun tak dijanjikan pahala atas mengerjakannya. Habis tu, bahkan diberi pilih di antara buat dan tinggal itu. Diberi pilih. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Nanti contoh depan tu ada. Seperti berjalan. Jalan tu asal hukum dia harus. Nak berjalan pun tak apa, tak berjalan pun tak apa. Saat-saat aku nak berjalan saat. Jalan pusing-pusing. Hukum apa berjalan aku ni duduk pusing keliling rumah Hukum dia harus. Apa harus? Diberi pilih. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau aku tak berjalan, tak apa juga. Kalau berjalan semata, harus. Aku berjalan keliling dekat bangunan ni. Tak ada apa. Hukum harus. Satu. Lagi pula. Tidur. Tidur pun gitu juga. Tapi tidur tengoklah kena masa. Ni tidur sampai terlajak. Tinggal semayang. Tu tak boleh lah. Makan. Minum. Makan pun asal hukum harus. Makan pun tak apa. Tak makan pun tak apa. Tapi jangan. Kalau kita dia mudarat ke atas kita, maka kita makan tu jadi wajib. Sebab apa? Wajib kita makan untuk kita melakukan amalan ibadat. Tu jadi wajib lah. Dapat pahala lah tu. Dengan sebab makan tadi dapat pahala. Wajib aku makan malam ni sebab aku nak belajar kitab Misbah Munir. Kena makan lah. Kalau aku tak makan malam ni, memang aku tidur mengaji kitab Misbah Munir. Contoh. Wajib malam ni aku tak makan. Sebab kalau aku tak makan, aku boleh belajar kitab malam ni. Tapi aku makan, aku tidur pula dah. Tak dapat terlepas ilmu fardu ain. Kok tu pula. Jadi makan ni asalnya hukum dia harus. Makan, minum dan sebagainya daripada perkara-perkara yang harus. Tetapi, sungguh berkata begitu, dikatakan harus yang tersebut itu, selama tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Kalau dia jadi tangga, jadi perantaraan bagi hukum yang terdahulu, apa dia? Hukum wajib. Asal berjalan tu harus. Tapi perantaraannya kita nak pergi ke masjid. Nak sembahyang Jumaat, contoh. Maka berjalan tu jadi wajib. So, berjalan tu jadi perantaraan untuk wajib. Mengantuk bila dah kenyang. Itulah. Jarang orang makan segar ngaji kan. Biasa kalau kami di pondok tu, malam tu biasalah. Di pondok lah
kebanyakan sebelum mengaji tu tak makan lah. Kalau makan dia tidur awal. Biasanya kalau makan ni lepas-lepas mengaji pukul 12 baru nak makan nasi. Baru orang sana panggil nanok nasi, nanok. Nak nanok nasi, nak makan nasi. Barulah nak goreng telur malam-malam pukul 12 malam. Sebab apa? Kalau sebelum waktu mengaji tu tak makan. Dia lepas mengaji tu rasa lapar. Tapi kalau sebelum mengaji kita dah lapar dah, tu pelik sikit lah. Ustaz, saya sebelum mengaji lapar, Ustaz. Dipersilakan makan. Selepas tu insya-Allah lah senang nak tidur. Senang tidur waktu belajar. Dulu saya takut. Orang jemput makan lah. Tak nak mengaji malam tu. Tak mau makan, takut. Tapi kalau orang ajak kenduri malam, baca Quran dekat pondok dulu. Bila dah makan kenduri ke, Tok Guru baca kitab pukul 11 malam. Dia bukan start baca, dia fasa kedua lah. Dia malam ni kami dua period. Dua jadual mengajar, belajar. Satu lepas maghrib sampai lepas isyak sikit. Kemudian dalam pukul 11 malam tu sambung balik. Sampai pukul 12.30. Sampai pukul 1 lah. Sampai pukul 1. Bila pukul 1 tu, bila dah makan waktu kenduri tu dah ngantuk lah. Ni masalah makan tu ngantuk. Memang betul. Baik. Kemudian dia kata, jadi jangan sampai selama tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Maka jika jadi tangga bagi 4 yang terdahulu, maka tidak dinama akad harus lagi. Tak dinama harus dah. Tadi ngantuk. Jadi saya ingat kalau makan sikit untuk hilangkan ngantuk sebab ajuan kelas jadi wajib ke Ustaz? Dapat pahala. Dapat pahala. Jadi wajib dah lah. Wajib bagi kita lah. Aku wajib makan sikit ni untuk nak hilang ngantuk. Tak ada masalah. Tapi saya makan sikit tak boleh. Jadi mengantuk juga. Saya sendirilah. Nisbah orang lain wallahu alam. Tapi nisbah kita lah. Sikit banyak pun mengantuk. Dia kena minum air kosong je. Saya suka apa-apa minum air kosong. Minum air kosong. Yang kosong ni segar sikit mata. Baik, habis. Kemudian seperti berjalan, maka berjalan itu kerana menuntuti ilmu. Ni tengok ni. Ni penting. Berjalan kerana menuntuti ilmu. Yang wajib, maka wajib pula berjalan itu. Macam tadi lah. Hajah kata, Ustaz, saya ni wajib makan sikit. Sebab apa? Sebab untuk belajar kelas malam ni. Dapat pahala, confirm dapat pahala. Maka tu jadi dapat pahala wajib pula dah. Macam ni, tengok. Dan jika berjalan kepada maksiat, maka haram berjalan itu haram pula. Asal berjalan hukum harus. Tiba-tiba berjalan pergi ke disko. Maka dapat perkara dosa. Dapat dosa lah. Dan jika pada yang sunat, maka sunat. Contoh, sunat apa? Kita nak melakukan sunat fardu kifayah. Sembahyang jemaah. Dapat pahala sunat berjalan kaki tu. Dan jika makruh, dapat makruh, maka makruhlah berjalan itu. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Tak kira lah perkara yang harus mana. Demikianlah perkara yang harus itu. Tengoklah tilik pada perkara yang haram, perkara yang wajib, perkara yang sunat, perkara yang makruh. Habis. Inilah huraian hukum syarak. Inilah dinamakan huraian hukum syarak. Apa dia hukum syarak, tuan-tuan? Keputusan ataupun ketetapan undang-undang Allah Ta'ala. Itu pada. Habis. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, hendaklah engkau belajar di kitab-kitab yang besar daripada usulul fiqh. Ni saya sebut usul fiqh tadi. Kalau nak belajar dengan lebih detail, pergi tengok dalam kitab usul fiqh. Usul fiqh ni perbicaraan asal-asal fiqh. Hukum taklifi, hukum syarak. Tu Habis. Dan kitab-kitab fiqh. Tengok kitab-kitab fiqh lain. Apa dia hukum syarak, dia dah hurai. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja. Habis. Faidah.
Ini faedah ni kita sambung pada hari Jumaat pagi insya-Allah. Faedah ni pun bagus. Faedah ni bagus. Kita panggil dia ni, tak silap kita panggil wajib aridi, hukum arad. Ni payah sikit lah. Kita tak biasa dengar hukum arad. Jadi insya-Allah tersambung lagi. Faedah. Wallahu a'lam. Jadi semua faham tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu sekalian semua faham. Jadi insya-Allah lah kita jangan tinggal ilmu fardu ain. Ilmu kewajipan diri. Ilmu kewajipan diri. Jangan kita tinggalkan. Baik, jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan yuwafi ni'amika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar. Masya Allah. Jazakumullah. Apa itu tidak jadi tangga? Maksud tidak jadi tangga ni, tidak menjadi perantaraan. Itu tangga. Jadi perantaraan tu, tangga tu panggil perantaraan. Wasilah kita panggil. Jadi wasilah untuk kita semayang. Fardu ain, semayang. Semayang di masjid. Wasilahnya kena berjalan. Tangga dia berjalan. Tapi kalau tidak ada tangga-tangga tadi tu, maka dikatakan orang tu melakukan perkara harus. Tapi bila ada perantaraan, benda yang wajib, benda yang haram, benda yang sunat, benda yang makruh, maka tengoklah balik pada hukum. Kalau kata tangga tu perantaraan kepada wajib, maka dapat pahala. Tapi kalau tangga tu perantaraan tu dia melakukan perkara yang haram, maka mendapat dosa. Wallahu a'lam. Allahu akbar.